Okey, baik. Okey, Amsyar pula, Amsyar. Nyalin tu mic. Okey, Amsyar. Okey. Hmm. Betul. Walam. Walam. Hmm. Okey, baik, baik. Okey. Okey, kita tutup mic. Kita tengok terjemahan ayat yang bawah tu. Okey. Tengok terjemahan ayat semua. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tu dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, ni. Ini. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Okey, ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Okey ni. Qul huwallahu ahad. Okey, maksudnya maksudnya okey, katakanlah Muhammad, dialah Allah, ialah Allah yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Ha. Okey. Ayat kedua, Allahu Samad. Ni ayat kedua, Allahu Samad. Okey, maksudnya Allah tempat meminta, Allah tempat meminta segala sesuatu. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita doa, kita selama kita doa lepas solat tu kan. Lepas kita solat, lepas kita apa lagi? Lepas kita nak belajar kan, kita doa doa sebelum belajar. Kita tu semua minta supaya Allah mengabulkan doa kita. Allah tenang. Okey, tutup mic. Okey. Tutup mic dah. Ha? Okey. Okey, baik. Tengok tu. Ayat kedua. Allah tempat meminta ni, minta segala sesuatu. Allah ialah tempat kita berdoa. Kita nak apa semua ke Allah. Bukan minta kepada berhala, kepada patung, kepada orang lain. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita sekutu dengan Allah. Kita menduakan Allah. Tak boleh. Haram hukumnya. Okey, faham? Kita tak boleh minta kat orang lain. Contoh okey, kita kata kat kawan kita, "Weh, tolong tunaikan permintaan aku boleh? Aku nak jadi kaya." Boleh ke manusia bagi tunaikan? Tak boleh. Cuma Allah sahajanya boleh tunaikan permintaan kita. Kita minta je apa pun, mesti Allah akan bagi. Tetapi cepat atau lambat sahaja. Contoh, kamu kata, "Ya Allah, bagilah aku besar, ya Allah, bagilah saya besar. Saya nak jadi orang
orang yang berjaya, orang yang dah besar, tak nak kecil dah. Allah akan tunaikan, tetapi cepat atau lambat. Ada setengah budak, dia nak besar, nak jadi orang besar, tetapi tak dapat sebab meninggal. Sebab tu kita kena perlu berdoa supaya umur kita panjang, untuk kita capai cita-cita kita. Itu kita tepat minta segala sesuatu. Tak kisahlah apa pun kamu nak minta, benda-benda yang baik. InsyaAllah Allah akan tunaikan. Okey, ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Siapa yang baru masuk, kita muka surat 2 tak silap. Surah Al-Ikhlas. Okey, di terjemahan ayat. Okey. Yang nombor 3. Ayat yang ketiga, tengok lam yalid wa lam yulad. Tengok kat kitab tu. Kalau ada lam yalid wa lam yulad, maksudnya Allah itu tidak beranak. Maksudnya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya apa? Maksudnya Allah ni tak ada mak ayah, tak ada anak. Allah tu satu-satunya di dunia, di alam ni. Tak ada orang lain dah. Cuba contohlah kalau ada dua Tuhan Allah. Nanti akan salah faham. Betul tak? Akan bergaduh. Sebab tu Allah tu cuma satu sahaja. Okey, faham? Allah ni tidak beranak. Okey, Allah ni tidak beranak. Sebab ibu bapa tak ada, anak pun tak ada. Kira Allah ni satu-satu. Kalau kata Allah tu ada dua, tu pelik tu. Tu mana boleh. Allah cuma satu sahaja. Contoh macam agama-agama lain. Depa ada patung satu, patung Tuhan satu, Tuhan dua, ada Tuhan tiga. Mana boleh macam tu? Kerana Allah tu cuma satu sahaja. Okey, ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey tu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, maksudnya dia dan tiada sesiapa pun yang setara dengannya. Dan tiada sesiapa pun yang setara dengan dia. Maksud dia apa? Maksudnya Allah ni tak ada siapa yang boleh lawan dia. Hebat macam mana pun kita, ada body ke, ada muscle ke, dia pergi gym ke, tapi kalau nak lawan Allah, memang jauh sangat. Memang tak boleh lawan Allah. Kita ni cuma kerdil lah. Cuba bayangkan. Kita manusia. Allah tu contoh. Contoh. Allah ni bumi besar ni, kita semut. Macam tu lah. Perbezaan yang besar. Tapi Allah bukan bumi lah. Allah tu kita tak tahu siapa-siapa. Nabi pun kita tak tahu siapa. Cuma Nabi je. Nabi Muhammad pernah jumpa Allah. Tetapi Nabi pun tak tahu macam mana nak terangkan. Macam mana nak terangkan muka Allah macam mana, tangan Allah macam mana. Kita tak tahu. Dia tak Allah tu bukan manusia. Allah. Okay. Faham? Okay, faham. Okay, kita tengok muka surat kedua. Tutup mic. Muka surat yang ketiga ke dua? Okay, muka surat kedua. Okay.
Tema surah Al-Ikhlas. Okey. Macam mana surah Al-Ikhlas ni diturunkan? Okey. Surah ini diturunkan di Mekah. Kita dalam Quran kita tu ada diturunkan di Madinah, ada diturunkan di Mekah. Nanti kita akan tahulah Mekah tu kat mana. Mekah tu ni lah yang orang pergi haji tu. Itu kat situ Mekah. Kat situ lah diturunkan surah Al-Ikhlas ni kepada Nabi. Lepas tu Nabi sampaikan kepada umat Islam. Kita ni lah Nabi sampaikan. Okey. Okey, yang kedua. Boleh tutup mic tak? Okey, terima kasih. Okey, nombor 2. Surah ini mengandungi 4 ayat. Okey, surah ini mengandungi 4 ayat. Okey, nombor 3. Surah Al-Ikhlas menerangkan tentang sifat Allah yang Maha Esa. Dalam surah ni, dalam Quran ni, kalau kamu nak tahu, Al-Quran ni dia lebih kepada cerita, banyak cerita zaman-zaman dahulu, zaman sekarang, cerita pasal malaikat tu macam mana, cerita macam mana manusia ni terjadi, cerita macam mana balasan orang-orang yang buat jahat, menerangkan tentang balasan syurga, neraka. Itu Al-Quran, dia ceritakan semua detail. Okey. Lepas tu dalam surah Al-Ikhlas ni dia menceritakan tentang sifat Allah tu macam mana. Allah ni satu. Allah ni tak ada mak ayah, tak diberanakkan. Allah tu Maha Kuasa, Maha Esa. Itu yang dia nak sampaikan. Okey, yang keempat, surah ini sama nilainya dengan sepertiga isi Al-Quran. Nak kata surah Al-Ikhlas ni ada 4 ayat tapi dia punya nilai dia sama seperti 1/3 isi Al-Quran. Dekat berapa juzuk tu nak kata. Okey, yang baru masuk. Kita belajar tentang surah Al-Ikhlas, muka surat nombor 2. Okey. Pengajaran ayat. Sini. Nampak tak dekat skrin? Okey. Nampak Sambil-sambil tengok dalam buku teks. Okey. Yang pertama, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah yang satu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha apa lagi? Maha kuat, tak ada siapa yang boleh tandingi. Itu maksudnya. Okey. Nombor dua, Allah berbeza dengan makhluknya. Allah berbeza dengan kita. Allah cakap sendiri. Allah kata, aku dengan manusia jauh sekali. Memang tak sama langsung. Kita pun tak tahu macam mana nak imajinasi, nak fikir macam mana. Takkan dapat. Okey. Sampai sini kan. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu tadi yang Ustaz cakap, dia tak ada mak ayah, dia tak ada anak. Allah satu-satunya kat dunia ni. Okey. Yang nombor 3, Allah tidak memerlukan pertolongan hamba-Nya. Allah tidak memerlukan pertolongan hamba-Nya. Allah tak memerlukan langsung bantuan manusia ni. Makhluk lain pun Allah tak perlulah, Allah buat sendiri je. Allah kata kun fayakun, maka jadilah dia. Okey. Allah tidak memerlukan pertolongan hamba-Nya untuk mentadbir alam. Setakat dunia kecil macam kita ni, bumi ni, senang je Allah nak tadbir, Allah nak jaga. Memang mudah.
Allah tak perlukan pertolongan, tak perlukan apa-apa. Allah perlukan percakapan dia aja. Allah perlukan kekuatan dia. Kita pun tak tahu macam mana Allah buat bumi semua macam mana. Okey, yang keempat, manusia memerlukan Allah dengan tunduk dan patuh kepada Allah. Allah Allah dah bagi udara kat kita. Allah dah bagi tempat tinggal kat kita. Allah dah bagi makan kat kita. Allah dah bagi kerja kat kita. Allah dah bagi apa lagi? Semua Allah bagi. Kan? Semua Allah dah bagi dah. Cuma kita ni sebagai hamba dia, apa yang perlu kita buat? Nak balas balik. Kita takkan terbalas. Betul tak? Kita takkan dapat balas jasa Allah. Allah nak bagi. Kalau Allah bagi udara, kita nak balas balik tak udara? Mana boleh, kita mana boleh. Nak bagi udara, nak bagi bumi. Kita ni, tempat tinggal kita ni sementara sahaja. Sebelum hari kiamat nanti. Cuma Allah nak satu je. Hang patuh, kamu tunduk kat aku, kau buat ibadah aku. Itu je. Jangan kau buat perkara-perkara yang boleh kamu ke neraka kepada membuat dosa. Itu yang Allah tak suka. Akhir sekali kita nak ke mana? Kita akan ke syurga. Mudah-mudahan. Amin. Okey, muka surat seterusnya. Okey, muka surat yang ketiga. Ni maksud-maksud perkataan. Semua tengok. Okey. Okey, yang pertama. Qul. Qul ni bermaksud katakanlah. Beritahu, katakanlah. Itu maksudnya. Ni, katakanlah. Okey, yang kedua, huwa. Huwa tu bermaksud dia. Dia. Dialah, dia. Itu maksudnya ni. Okey, yang ketiga, Allah. Allah tu Tuhan lah. Ahad. Ahad ni esa ataupun satu. Ingat? Esa ataupun satu ni. Esa ataupun satu. Allah tu cuma satu sahaja. Tak ada Tuhan lain dah. Okey. Allah. Allah tu tadilah Allah lah. Tuhan kita. Yang seterusnya As-Samad. As-Samad. Boleh nampak kan dalam skrin kan? Ustaz bulatkan kan? Okey. As-Samad. Tempat perlindungan. Maksudnya tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Okey, lam. Lam, mim. Lam bermaksud tidak. Okey. Seterusnya Yalid. Beranak. Yalid tu beranak. Maksudnya Allah ni tidak beranak dan juga diberanakkan. Okey, nanti Ustaz tanya ya. Walam. Waw tu dan. Lam tu tidak. Tadi lam saja tidak. Ini walam dan tidak. Okey, yulad diperanakkan. Macam ni Yalid beranak. Macam ni diperanakkan. Walam tadi macam tadi dan tidak. Okey, yakun. Yakun ni ada. Yakun ada. Sekejap. Okey.
Okey, takun tadi. Lahu, baginya. Kufuwan, yang serupa. Ahadun, sesuatu pun. Okey. Okey, buka buku surat sebelah. Okey, Ustaz nak. Okey. Okey, semua dengar ah. Nanti Ustaz akan sorang-sorang baca. Tengok Ustaz panggil siapa nanti baca. Okey. Okey, huraian surah Al-Ikhlas. Ni. Huraian surah Al-Ikhlas. Okey, yang pertama, Qul huwallahu ahad tadi. Ayat pertama tadi. Yang pertama, Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Betul tak? Allah Tuhan kita. Allah itu ada. Allah hanya satu. Allah tidak ada dua. Allah tidak ada tiga. Dan tidak terbilang-bilang. Allah itu Maha Esa. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan Allah itu Esa. Allah suruh Nabi. Okey, tutup mic. Okey. Allah menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini. Kata kepada umat Islam, kata aku ni cuma satu sahaja. Bukan ada dua, bukan ada tiga. Okey, faham? Bukan ada banyak, bukan batu, bukan patung, bukan berhala. Allah ni cuma satu. Cuma kita je tak boleh nampak lagi. Nanti bila di akhirat Allah akan tunjukkan wajah sebenar Allah. Okey. Yang penting kita hendaklah percaya bahawa Allah itu Esa. Okey. Okey, siapa nak baca? Boleh on mic seorang. Okey, Ustaz panggil lah macam tu. Iman Nurjanah ada? Iman Nurjanah. Tak ada. Siapa yang cakap tadi? Bolehlah baca. Sikit je. Okey, boleh. Okey. Yang lain-lain tengok. Okey, Qul huwallahu ahad. Okey, apa huraian dia? Okey, baik. Okey, Allah itu ada. Lagi? Allah hanya satu. Lagi? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, betul. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok yang kedua pula. Sini. Allahus Samad. Okey, semua tengok dalam kitab. Okey, yang pertama, Allah Maha Berkuasa. Allah tu Maha Berkuasa. Allah berkuasa mencipta semua benda. Apa yang ada kat muka bumi ni ke, luar pada bumi ni ke, Allah tu yang mencipta. Tak ada orang lain dah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga,
Allah berkuasa mencipta manusia. Allah yang mencipta kita ni. Daripada kecil sampai ke besar, semua Allah cipta. Okey, faham? Yang keempat, hanya pada Allah sahaja tempat kita meminta. Jangan sesekali kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, jangan sesekali kita minta pada orang, pada makhluk lain. Kat pokok ke, kat matahari ke, kat patung ke. Semua kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menunaikan apa yang kita nak. Cuma cepat ataupun lambat. Kadang-kadang Allah tak mau bagi cepat tu sebab akan datang keburukan kepada kita. Jadi Allah kata tak apa, kita bagi last-last. Baru bagi seronok. Baru seronok. Allah tahu masa kita tu dapat bila. Allah janji akan, siapa berdoa kepada Allah, Allah janji Allah akan tunaikan. Tetapi cepat ataupun lambat. Okey. Allah tempat kita memohon. Macam Ustaz kata tadilah. Allah tempat kita berlindung. Kita nak berlindung kepada jin ke, syaitan ke, kepada perkara-perkara jahat ke, kepada orang jahat ke, orang jahat nak rompak kita ke. Kita doa pada Allah sebelum kita keluar rumah. Kita doa supaya Allah lindungi kita. Allah akan lindungi kita. Okey. Semua makhluk memerlukan perlindungannya. Allah tak perlukan perlindungan. Manusia kita sebagai makhluk perlukan perlindungan. Betul tak? Kalau tidak, mesti tak ada polis. Betul tak? Kenapa diciptakan polis? Sebab kita takut. Kita takut orang jahat nak rompak. Lepas tu ada polis. Macam tu lah. Kita makhluk bumi, manusia, kita perlukan perlindungan daripada Allah. Okey, siapa nak baca angkat tangan? Angkat tangan lah. On mic. Tu siapa buka? On. Dia baca. Okey, baca. Allahu Samad tu. Okey. Jadi tengok ya. Ni yang kedua Allahu Samad yang bawah tu. Yang sini. Bisa. Allah berkuasa. Betul. Lagi. Allah berkuasa mencipta semua benda. Okey, yang ketiga. Allah berkuasa mencipta manusia. Manusia. Yang boleh tutup mic. Semua sambung. Hanya pada Allah sahaja. Pada Allah sahaja tempat kita meminta. Okey. Allah tempat kita memohon. Okey. Allah tempat kita okey. Last kali, semua makhluk memerlukan perlindungannya. Okey. Harap kamu semua faham
Okey, seterusnya. Sikit je. Nak habis lah. Okey. Lam yalid walam yulad. Okey, semua tengok kitab, semua tengok buku ataupun kalau sambil-sambil tengok buku, tengok skrin. Sambil-sambil. Okey. Kalau tak buku, tengok dalam skrin. Nampak? Ha. Okey. Lam yalid walam yulad. Okey, semua dengar Lam yalid walam yulad. Okey, yang pertama maksudnya huraian dia, manusia ada ibu, betul. Manusia ada ibu bapa dan anak. Yang kedua, manusia ada ibu dan bapa dan anak, tetapi Allah tak ada. Allah cuma seorang sahaja, semua satu sahaja. Okey, yang kedua, begitu juga haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Haiwan pun ada dilahirkan, ada yang diberanakkan. Okey. Yang ketiga, tetapi Allah tidak seperti makhluknya. Maksudnya manusia tu dilahirkan, ada yang dilahirkan, ada yang diberanakkan. Haiwan pun sama, tumbuh-tumbuhan pun sama. Dia membiak tumbuhan kan. Kita tanam itu, nanti dia tumbuh. Kita tanam, dia tumbuh. Tanam, tumbuh. Okey, seterusnya. Allah tidak beribu dan berbapa. Macam Ustaz cakap tadi lah. Allah cuma satu sahaja. Okey, seterusnya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ustaz cakap dah tadi. Allah tiada saudara mara. Allah tiada saudara mara. Tak ada adik-beradik. Mak ayah pun tak ada, anak pun tak ada, adik-beradik lagilah. Memang tak adalah. Cuma Allah tu hanya satu. Okey, siapa nak baca? On mic. Okey, baca. Terus. Bacanya. Okey. Siapa nama? Okey. Teruskan. Okey. Okey. Ini tutup. Ya, okey. Makhluknya. Ya, okey. Ya. Ya. Saudara. Betul. Okey, betul. Okey, terima kasih. Okey. Okey, yang terakhir. Nombor 4. Ayat yang keempat. Okey, semua tengok kitab ataupun tengok dalam skrin. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Allah. Allah Maha Esa. Allah tu. Okey. Kedua, tidak ada makhluk yang menyerupainya. Maksudnya Allah ni bukan manusia lah, bukan haiwan lah, bukan tumbuh-tumbuhan lah. Maksudnya Allah ni tak ada siapa-siapa, tak ada tiru siapa-siapa. Allah ni ada wajib tersendiri. Kita tak boleh fikir macam mana rupa Allah, sebab kita pun tak tahu macam mana. Okey. Tiga, kita hendaklah percaya Allah itu ada. Walaupun kita tak pernah jumpa Allah, tak pernah tengok Allah, tapi kita kena wajib percaya Allah itu ada. Okey. Last sekali, kita hendaklah
taat kepadanya. Kita kena patuh suruhannya. Allah kata suruh buat benda tu, kamu kena buat. Kalau kamu kata jangan buat, kamu kena jangan buat. Sekejap. Takut berdosa. Okey, siapa nak baca? Okey. Baca terus. Siapa ni nama? Yang pakai sifat. Okey, boleh baca? Ada makhluk menyerupainya. Okey. Ketiga. Percaya. Okey, baik. Okey, betul. Okey, terima kasih Syifa. Okey. Okey, ada latihan sedikit. Buat dalam kitab. Siapa yang tak ada kitab, salin. Boleh? Salin dah kertas kosong. Boleh? Nanti Ustaz tak dalam ya. Kertas kosong. Buku tulis tak ada. Tak apa, nanti lepas kertas kosong je, kertas A4 kosong tu. Salin nanti Ustaz bagi nanti grup dalam WhatsApp. Okey. Sampai sini sahaja kita sekarang. Okey. Okey. Okey, dengar semua. Okey, nanti boleh tutup mic tak? Tutup mic. Okey, semua tutup mic. Okey. Nanti Ustaz bagi satu latihan. Start dalam grup nanti. Dalam grup WhatsApp. Nanti salin balik dalam kertas A4 kosong. Siapa ada kitab, buat dalam kitab. Siapa yang tak ada, tulis dalam buku, dalam kertas kosong. Okey. Sikit je, Ustaz minta. Okey. Okey, sampai sini sahaja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum.